11 dalam sedikit penipuan pelaburan mata wang kripto ditahan. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita Tengah Malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Sedikit penipuan pelaburan mata wang kripto di Perak tumpas. 11 individu ditahan dalam serbuan di sebuah hotel di Ipoh. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, ketika serbuan anggota sindiket tersebut sedang menganjurkan seminar pelaburan urus niaga kripto dihadiri 55 peserta. Kesemua ditahan berumur antara 30 hingga 50 tahun. Mereka terdiri daripada penganjur, penaja, penceramah dan ejen. Telefon bimbit, komputer riba dan beberapa buah kenderaan pelbagai jenis turut dirampas. Pelbagai pakej urus niaga kripto dengan nilai USDT, kripto kita panggil USDT 20 hingga ke USDT 10,000 telah ditawarkan dengan janji pulangan 0.5% sehingga 2.2% setiap hari mengikut kadar modal yang dilaburkan. Sistem robot AI yang diwujudkan oleh sindiket dalam platform online dikatakan akan membantu pelabur mendapatkan keuntungan dalam urus niaga kripto secara mudah dan cepat. Terdahulu, Datuk Seri Ramli mendedahkan seorang pengarah sebuah syarikat kerugian hampir 12 juta ringgit selepas diperdaya sindiket berkenaan. Bangsa sebelum itu dipelawa melabur dalam satu projek mata wang kripto di China. Bangsa dijanjikan 50% keuntungan daripada projek tersebut dan berjaya mengumpul dana 12 juta ringgit daripada 20 pelabur. Bangsa menyedari ditipu selepas mendapati dana pelaburan tersebut dipindahkan ke dalam akaun e-wallet mata wang kripto disyaki milik peribadi suspek. Sesudah itu, 3 lelaki tempatan ditahan dan mata wang kripto dianggarkan bernilai lebih RM259,000 dirampas. Unit Siasatan Jenayah Cryptocurrency telah menjalankan satu siri tangkapan ke atas semua suspek yang telah dikenal pasti terlibat dengan kes tipu pelaburan ini pada awal pagi ini, 24 hari bulan Januari, di sekitar Lembah Kelang dan Pahang. Operasi yang dijalankan telah berjaya menangkap 3 lelaki warga negara Malaysia dalam lingkungan umur 35 hingga 55 tahun yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket tipu pelaburan ini. Motif pembunuhan ibu tunggal Mila Sharmila Samsusah atau lebih dikenali sebagai Bella, 32 tahun dipercayai akibat cemburu dan sakit hati. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain berkata punca kematian pula dipercayai disebabkan keretakan di kepala akibat dipukul objek tumpul. Beliau turut menafikan dakwaan pihak polis membebaskan suspek kerana memberi peluang untuk menunaikan umrah. Siasatan pertama kita adalah di bawah Seksyen 364 melarikan orang. Tetapi apabila keterangan-keterangan tidak mencukupi, kita bagi jamin. Kita bebaskan, kita bagi jamin. Kita bagi jamin dulu. Dan siasatan itu macam saya cakaplah, kita tidak akan berpuas hati dengan apa siasatan yang kita lakukan dan kita akan teruskan siasatan atas usaha PDRM Johor, khususnya di Polis Batu Pahat. Terdahulu, suspek pembunuhan Bella dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat Johor. Tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz, 25 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Rasidah Abdul Rahman. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Muhammad Haikal didakwa membunuh Bella antara pukul 11 malam 14 Disember hingga 5.30 pagi 15 Disember lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di antara Jalan Kelapa Bol, Taman Soga, Batu Pahat hingga Jalan Parit Besar, Kampung Parit Besar dan sebuah rumah terbiar di Lorong Imam Jailani, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor.
Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 19 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyerahan dokumen dan laporan bedas siasat. Sementara itu, jenazah Bella selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Banang Jaya, Batu Pahat, Johor kira-kira pukul 6 petang tadi. Jenazah yang tiba di Tanah Perkuburan itu kira-kira pukul 5.35 petang disembayangkan di Masjid Datuk Bentara Batu Pahat. Suasana di Tanah Perkuburan kelihatan sayu dengan kehadiran ahli keluarga termasuk 2 anak Allahyarham berusia 2 dan 5 tahun. Semalam polis mengesahkan hasil ujian asid deoksiribonulik DNA diperolehi daripada rangka manusia yang ditemui di kampung Batu 7 Tongkang Pecah Batu Pahat 19 Januari lalu milik Bella. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Ismail Dollah berkata sampel patologi yang dihantar ke Jabatan Kimia Johor Ahad lalu sepadan dengan sampel yang diambil daripada ibu dan kakaknya. 71 warga asing ditahan, 72 kenderaan disita dalam operasi pemandu warga asing Pewang di sekitar ibu negara. Mereka yang ditahan terdiri daripada 24 warga Pakistan, 17 Myanmar, India 15, Indonesia 6, Bangladesh 5 dan warga negara lain 4 berusia antara 25 hingga 48 tahun. Laporannya bersama Audi Muhammad Noor. Salah, saya tak tahu, saya baru tahu. Kenapa you bawa motor juga tadi tu? Saya punya saudara beli barang, saya angkat motor beli barang, itu pasal saya stop motor. Yeah, this is wrong. You do it wrong. Yeah. So why you do it? Oh, my cousin is asleep and he had IC. Walaupun mereka tahu kesalahan yang dilakukan, namun seringkali mencabar pihak berkuasa dengan melakukan kesalahan yang sama. Operasi tersebut dijalankan bermula pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari dilakukan di 5 lokasi berasingan di Kuala Lumpur. Menurut pengarah JPJ Kuala Lumpur Muhammad Zaki Ismail, pemandu warga asing yang menggunakan kenderaan persendirian didapati bekerja sebagai penjual roti bermotosikal, penghantar barangan dapur dan penghantar besi buruk. Sebenarnya warga-warga asing ini sebenarnya tidak mempunyai kompetensi ataupun tidak kompeten untuk memandu kenderaan, terutamanya kenderaan besar ni, lori dan sebagainya. Memang sangat membahayakan nyawa pengguna jalan raya lain. Di samping itu juga barang-barang yang dibawa dalam sidecar dia juga berkemungkinan atau berisiko untuk jatuh di atas jalan raya dan merisikokan pengguna jalan raya lain, terutamanya penunggang motosikal. Hasil soal siasat terhadap warga asing didapati segelintir rakyat Malaysia membenarkan atau menyewakan kenderaan kepada mereka. Pemilik berdaftar turut dikenakan tindakan kerana membenarkan pemandu memandu tanpa lesen dan salah guna lesen kenderaan motor LKM. 66 buah motosikal, 4 kereta dan 2 lori barangan juga disita di dalam operasi yang disertai 77 anggota JPJ termasuk imigresen. Pemandu warga asing yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri sah diserahkan kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan selanjutnya. Audi Muhammad Noor, RTN. Dua keledai dadah ditahan bersama dadah bernilai lebih RM1.5 juta di KLIA 2 dan lapangan terbang Miri, Sarawak. Ketua Polis Daerah KLIA ACP Imran Abdul Rahman berkata, suspek pertama lelaki tempatan berusia 25 tahun ditahan sepasukan polis dari bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD KLIA sekitar balai pelepasan sebelum menaiki penerbangan ke Bintulu. Pemeriksaan terhadap suspek menemui 8 bungkusan plastik luksina mengandungi bahan dipercayai dadah jenis metafetamin seberat 8 kg dianggarkan bernilai RM264,000. Siasatan lanjut telah dilakukan bagi mengesan rakan suspek dan dia tadi telah berlepas secara berasingan untuk ke Miri. Susulan maklumat itu, seorang lelaki ditahan di lapangan terbang Miri dan 8 bungkusan plastik mengandungi dadah yang sama dirampas. Suspek mendakwa menerima upah RM8,000 bagi satu trip membawa dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952.
Di Kelantan, pihak polis giat memburu suspek dipercayai melepaskan tembakan ke arah sebuah kereta peronda polis MPV model Proton Preve di Jalan Panji, Kota Baru. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata kejadian pada pukul 3.30 pagi Selasa itu berlaku ketika polis membuat rondaan cegah jenayah. Ia susulan laporan kes pecah rumah di kawasan berkenaan. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, sebaik tiba di lokasi kejadian, anggota pasukan mendapati sebuah jenis kereta Produa Viva dalam keadaan mencurigakan. Sebelum bertindak mengejar kenderaan berkenaan, suspek kemudian melepaskan satu das tembakan mengenai cermin hadapan MPV polis. Dua anggota polis yang berada dalam MPV berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan. Dengan siasatan lanjut dibuat, dapati mereka ini menginap di sebuah homestay berdekatan dan menurut saksi dah 2-3 hari kereta itu berada di sana. Kita dapat kesan kereta ni dan akhirnya kita dapat identiti dan kita percaya dengan tangkapan ini mungkin boleh menyelesaikan banyak kes lain. Kes disiasat muka Seksyen 307 Kanun Keseksaan dan Seksyen 39(a) Akta Senjata Api 1960. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Zaki memaklumkan 3 lelaki ditahan dalam 2 serbuan berasingan di Kampung Pasir Kelang, Kuala Krai. Turut dirampas 2 pucuk pistol termasuk 1 pistol tiruan dan 4 butir peluru. Kesemua suspek berusia 31 hingga 45 tahun ditahan di 2 buah rumah di kampung berkenaan. Ketiga-tiga suspek ditahan riman selama seminggu hingga Selasa depan. Maklumat yang diterima daripada satu keluarga yang datang ke IPD dan menjelaskan mengenai bapanya yang selalu mendera dan sebagainya dan juga terlibat dengan kegiatan dadah. Yang satu itu ada 3 rekod jenayah dengan 5 rekod narkotik, yang seorang lagi pun sama juga. Dan merupakan rakan dan pada masa tangkap pun bila buat ujian positif. Kes disiasat muka Seksyen 8 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971. Seorang pekerja kilang mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan wang palsu berjumlah RM9,600 di Mahkamah Seksyen Batu World. Tertuduh S. Karunagaran, 37 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Nor Aini Yusof. Mengikut pertuduhan, Karunagaran didakwa menggunakan 1,600 keping wang palsu RM100 menggunakan nombor siri sama dan 8,000 keping RM100 dengan cetakan sebelah sahaja. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah premis di Lenggok Kikik 4, Taman Endrawasih Perai pada 14 Januari lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 489C Kanun Keseksaan. Jika sampai kesalahan, boleh dipenjara sehingga 10 tahun. Hakim kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 23 Februari ini bagi serahan dokumen serta lantikan peguam. 275,000 paket rokok mengandungi 5.5 juta batang rokok putih bernilai RM4.16 juta dirampas di perhentian rehat dan rawat R&R Gombak, Selangor. Dalam serbuan anggota Jabatan Kastan Diraja Malaysia JKDM Negeri Sembilan itu, sebuah lori 10 tan dipandu seorang lelaki berusia dalam lingkungan 20-an turut ditahan. Menurut pengarahnya Muhammad Hafiz Ishak, modus operandi sindiket membawa masuk rokok tersebut dari Thailand menggunakan dokumen deliver order serta label cukai palsu. Rokok berkenaan untuk edaran pasaran tempatan yang dijual pada harga murah. Kesemua paket rokok yang dijumpai mempunyai label cukai palsu dan disyaki barangan larangan import di bawah butiran 1 bahagian 2 jadual 3 Perintah Kastam Larangan mengenai import 2023. Kesemua barang eksibit bersama 1 lori bonded jenis Nissan telah disita mengikut Seksyen 114 Akta Kastam 1967 dan dibawa balik ke bahagian penguasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Sembilan untuk siasatan lanjut bersama seorang OYDS.
Kes disiasat di bawah Seksyen Akta Kastam 1967 dan Akta Eksais 1976. Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memperkenankan untuk wakil daripada kita rakyat untuk menghadap 3 orang wakil, tak salah saya, dipanggil menghadap pada 23 hari bulan Januari, hari Selasa ini, jam 10.30 10 pagi lebih kurang. Tular kononnya Yang di-Pertuan Agong berkenan panggil menghadap wakil Parti Pembangkang. Dakwaan dibuat seorang pempengaruh yang tidak lagi dapat tempat dalam parti kerajaan. Pertemuan itu kononnya dibuat bagi membincangkan sokongan ahli parlimen terhadap parti yang disertai. Perhimpunan jalanan turut dianjur pada hari kononnya pertemuan berlangsung. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit adalah palsu. Sebenarnya, tiada titah panggil menghadap wakil pembangkang dibuat Agong. Sebaliknya, pada hari dimaksudkan, Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri bagi mesyuarat pra-kabinet. Susulan dakwaan palsu itu, laporan polis dibuat istana. Polis Kuala Lumpur mengesahkan penyebaran dakwaan palsu berkenaan disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Pihak berkuasa turut memaklumkan perhimpunan jalanan yang diadakan di luar istana tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman. Henti cipta persepsi, sama-sama pelihara kestabilan negara. Penyebaran berita palsu tidak akan merubah takdir. Malah si penipu boleh dikenakan tindakan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masa lagi dalam berita tengah malam, hujan lebat sejak Selasa menyaksikan beberapa kawasan rendah di Pasir Putih mula ditenggelami banjir. Menurut portal Info Bencana JKM, setakat pukul 11 malam ini, 354 penduduk dipindahkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS. Kesemua mereka daripada 122 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan SK Canggai yang mula dibuka petang tadi dan SK Wakaf Raja. Rata-rata penduduk terjejas banjir tidak menyangka air naik dengan cepat di kawasan kediaman mereka sehingga memaksa mereka berpindah. Lah kata dia. Oh, tak sekolah. Memang tak prepare lah. Kita bangun pukul 8 tu kata nampak pelik ke kata air banyak dah nampak titik ke apa kata kita mau standby lah duduknya. Pagi tu kan kita anak sekolah memang tak sedap dah kira macam air naik cepat lah. Dalam sekolah dulu. Kita anak sekolah dulu. Sekolah kami 1 lepas tu dalam pukul 10 lebih saya ambil tu air naik belakang dah. Saring mana naik belakang dah ambil air, naik air tu saya ambil anak-anak balik tu tinggal kereta dekat Batite lah. Oh baik, tahun dia tak besar. Tahun ni tak besar. Ni kali pertama pindah ni. Kali pertama pindah tahun ni. Pindah tu. Masa pindah tu di dalam air dalam 2 kaki. Di Terengganu, penduduk yang dipindahkan terus meningkat. Sehingga pukul 11 malam tadi, penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 1,313 orang berbanding 592 orang sebelum ini. Siti Jamilah Hanim Jamil ada laporannya. Silakan. Ya, Nazir, terima kasih. Daripada jumlah yang anda nyatakan sebentar tadi, Besut merekodkan jumlah terjejas banjir paling tinggi iaitu 439 yang ditempatkan di 6 PPS melibatkan 139 keluarga. Diikuti daerah Setiu iaitu 344 daripada 96 keluarga yang masih berlindung di 5 PPS. Hulu Terengganu merekodkan 262 daripada 80 keluarga yang berpindah di 8 PPS. Dungun juga meningkat kepada 204 orang
daripada 54 keluarga berada di 3 PPS, manakala Kemaman sedikit meningkat kepada 24 orang. Dan Nazri, saya ketika ini berada di daerah Setiu bagi memberikan perkembangan terkini banjir di negeri ini. Dan untuk makluman semua penonton dan setia berita RTM, penduduk jas banjir di Setiu ini dipindahkan. Kalau dilihat jumlah yang orang kata naik begitu mendadak disebabkan limpahan air sungai Setiu, ekoran hujan lebat yang berlaku sejak awal pagi tadi. Dan sehingga 8 malam tadi sebenarnya usaha memindahkan jas banjir berjalan dengan lancar dengan bantuan pelbagai agensi penyelamat termasuk Angkatan Tentera Malaysia, APM, bomber dan banyak lagi. Dan sementara itu, kalau saya boleh kongsikan, Nazri, paras air di 6 sungai utama kini berada pada paras bahaya. Antaranya Sungai Tebak di Jambatan Tebak Kemaman, Sungai Dungun di Kampung Pasir Raja, Sungai Tersat di Hulu Terengganu, Sungai Setiu di Kampung Besut, Sungai Calok dan Sungai Nerus di Kampung Langkap Setiu. Dan keseluruhannya sekarang ini kalau dapat saya kongsikan, cuaca sebenarnya telah bertambah baik dan tak ada lagi hujan direkodkan setakat ini. Nazri, saya dapat saya kongsikan untuk berita tengah malam daripada anda. Baik, terima kasih untuk Siti Jabilah Hanim di atas laporannya itu. Kita balik ke perkembangan berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menyambut perayaan Thaipusam kepada masyarakat Hindu di seluruh negara yang akan meraihkannya esok. Dalam ucapan ringkas yang dimuat naik di media sosial, Perdana Menteri mahu semua rakyat mengukuhkan perpaduan dan kerukunan negara. Negara Malaysia meraihkan kepelbagaian dan menghormati hak masing-masing mengamalkan, dan oleh yang demikian saya harap rakan-rakan masyarakat Hindu merayakan dengan tenang, dengan keluarga supaya dapat ditingkat usaha mereka, akhlak dan nilai mereka dan semangat kemanusiaan mereka, dan jadikan mereka sebagai satu kekuatan induk dalam negara Malaysia yang tercinta. Konsep Malaysia Madani perlu diterjemahkan secara holistik. Seterusnya, difahami semua lapisan masyarakat ke arah membentuk sebuah negara aman, makmur dan sejahtera. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata sudah tiba masanya untuk semua pihak bertindak serta tidak hanya melihat kepada slogan semata-mata. Ini bagi memastikan ia mampu dilaksana dengan berkesan. Dan kita tidak dapat lagi untuk lari daripada kaedah yang telah disasarkan oleh Yang Amat Berhormat ini. Tanggungjawab setiap kita, tak kira sebagai kaki tangan kerajaan, sama ada kita dalam NGO, dalam syarikat, tapi setiap individu kena terjemahkan nilai yang ingin dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini. Kalau kita nak melihat negara kita lebih maju, lebih makmur, di mana rakyatnya dapat hidup dalam keadaan aman, damai, dan akhirnya keharmonian negara kita ini akan dapat kita wujudkan. Tiada sebarang kemelut berhubung lantikan 373 jawatankuasa jawatan dalam jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK di Selangor. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ini memandangkan tawaran bagi jawatan itu tertaluk kepada kuasa Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, bukannya diputuskan kerajaan negeri. Menurutnya, perbincangan juga sudah dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi UMNO dan negeri. Tidak ada kemelut sebenarnya. Perbincangan telah diadakan oleh Datuk Ira Megat Zulkarnain dengan Menteri Besar Selangor sendiri, dan saya juga telah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan perkara ini pasti akan dapat diselesaikan dengan waktu yang sesingkat yang mungkin. Sebelum ini, UMNO Selangor mengumumkan keputusan untuk menyerahkan semula kota 20 jawatan ahli majlis pihak berkuasa tempatan PPT di negeri itu kepada Pakatan Harapan PH.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan Jemaah Menteri. Selain bekas Perdana Menteri dan Menteri Kabinet yang telah berkhidmat sepanjang tempoh 5 tahun baginda memegang tampuk pemerintahan sejak 31 Januari 2019. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata penghargaan itu disahkan baginda kepada Perdana Menteri semalam semasa sesi menghadap untuk mesyuarat pra-kabinet kali ke-160. Dan yang terakhir, sebelum Seri Paduka Baginda menamakan tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong Selasa depan. Dalam warkah tersebut, Tuanku juga telah menitahkan nasihat, peringatan secebis ataupun sepotong ayat daripada yang pernah dinukil oleh Imam Al-Ghazali. Sebenarnya kerosakan rakyat disebabkan oleh kerosakan para pemimpinnya dan kerosakan pemimpin disebabkan oleh kerosakan ulama. Dan kerosakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan. Perkembangan sukan, seramai 7,000 peserta tempatan dan Eropah bakal menyertai edisi kedua Anak Sarawak International Half Marathon ASIM 21 yang bakal berlangsung pada 2 Februari. Amerika Syarikat, Sepanyol, Jerman, Itali, Kanada dan Argentina serta Turki antara negara yang bakal menyahut cabaran pada edisi kali ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga merupakan penaung Sarawak Volunteers memaklumkan larian bakal mempertandingkan 3 kategori dan wang hadiah keseluruhan RM60,000. Ini sebahagian tarikan dan saya mengharapkan dengan ada sokongan ini kita akan menarik nanti lebih ramai pelancong-pelancong khususnya yang meminati bidang maraton ini datang ke negara kita. Sebab salah satu sektor pelancongan yang boleh menarik pelancong ialah bidang sukan. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran ASIM 21 di sekitar Kuala Lumpur. Saingan bakal diadakan di 2 lebuh raya utama iaitu lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang, Suka dan lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, Akleh. 3,000 peserta dijangka menyertai acara berbasikal RHB WCE Century Ride di lebuh raya Pantai Barat WCE pada 19 Mei depan. Ketua Pegawai Eksekutif RHB Banking Group Muhammad Rashid Muhammad berkata acara yang diadakan sempena Tahun Melaut Perak 2024 itu akan bermula dan berakhir di Plaza Tol Lekir di Perak. Menurut beliau, acara dibahagikan kepada 3 kategori iaitu 28 km, 90 km dan 160 km. 3 pelumba terbaik dalam kategori 90 km dan 160 km bakal membawa pulang wang tunai RM600 hingga RM3,000. My last word is what's important is to promote a healthy lifestyle and also uplift the communities within the societies because these are key. This is part and parcel of what we want to achieve at the end of the day. Jelasnya penganjuran juga bagi memenuhi kehendak ramai pelumba profesional yang mencari aktiviti berbasikal secara santai. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmad Syukri, Malaysia Badan Etika Perpaduan. Penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.